Ini baru nampak ramai dah. Okey, baik. Sekarang ni, baca soalan. Diberi suatu janjang aritmetik negatif 6, negatif 1, negatif 6, 1, 8, 15. Okey, dia bagi aritmetik ni. Cari hasil tambah daripada sebutan 9 sampai 20. Dia nak daripada 9 sampai 20. Maknanya, awak ada nombor T1, awak ada T1, T2, T3, T4. Tapi sekarang ni dia nak tak apalah, tulis je lah. T5, T6, T7, T8, T9. Tapi dia nak sampai T20. Jadi awak kena ambil T9 hasil tambah sini saja. So kena tolak yang ni kena tolak. Okay. Jadi apa kita nak kena buat? Kita kena buat, mula-mula kita kira semua. Macam biasa, standard. Kita kena cari betul hasil tambah S20 dulu. Hasil tambah 20 semua sekali dulu. Macam saya kata tadi. Kan semua dulu. Okay, kita kira semua dulu. Lepas tu, ataupun kita kira semua ni. Lepas tu, kita tolak yang mana? Kita tolak yang ni. Barulah kita dapat T9 sampai T20. Boleh faham tak? Tu dia punya plan. Dia punya plan. Kita ambil semua dulu, T20 ataupun S20 lah. Saya tambah semua sampai 20. T tu maknanya sebutan. Sebutan 1, sebutan 2. Term kan? Nombor dia lah. Kita ambil semua, saya tambah semua T20. Lepas tu kita tolak dengan S8. Baru kita dapat hasil tambah. Baru kita dapat hasil tambah mana? Hasil tambah sini. Okay, boleh? Ni plan dia. Tolong angkat tangan kalau faham. Okay. Okay, jadi apa kita buat sekarang? Kita kira S20 dulu. Awak kira ni pun awak dapat markah tak? Satu markah awak dapat dah. Awak buat ni dulu. S20. Okay, saya pakai pen merah tak apa. S20. Pakai je rumah S20 tu. S20 tadi kan rumah kita pakai ni lah. Rumah ni, SN ni. Mana rumah dia? Tak tulis. Ni rumah ni lah. Ni. Ke rumah ni je. Rumah ni ada dalam exam. Okay. Hasil tambah dia. Saya akan pakai rumah tu. Saya akan masukkan nilai N kita, A kita, D kita. Okay. Sebelum kita masuk tu, kita kena tahu dulu A kita, D kita semua kan. Pemadam dia rosak ke apa tak tahulah. Okay. Sekarang ni, katalah saya nak tahu ni, saya kena padam ni dulu. Alah, tapi tak boleh padam dah pula. Apa dah jadi dengan pemadam saya ni? Tak boleh padam. Merajuk lah. Okay, tak apalah. Saya salin balik. Negatif 6. Negatif 6. 1. 8. 15. Dot, 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 dot. Ni nombor dia. Jadi, nilai A dia apa? A kita adalah, tolong beritahu saya, A kita apa? Negatif 6. Negatif 6. Okay, thank you. Ingat lagi. So, D. 7. 7. Ambil yang 15 tolak 8. Ambil yang senang. Okay, 15 tolak 8. Jadi, kita ada 7 dia punya D ataupun difference ataupun basis punya. Lepas tu, kita macam saya kata tadi, saya akan ambil rumus saya pakai kat sebelah ni lah. Okay, saya akan ambil rumus yang tadi tu, rumus tu, okeylah saya tulis je lah rumus dia kan. Untuk mula-mula ni saya tulis lah dulu. Nanti lepas ni tak payah lah. Sebab awak tulis rumus ni tak dapat markah pun. Cumanya dia macam jadi panduan lah. Kita ada rumus, kita ikut je lah. Okay, ni rumus dia. Jadi kita nak kira T20, maknanya S20 lah tu. Jadi saya pun masuklah S20. Saya tulis je lah S20 sama dengan 20 per 2. 2A kita adalah negatif 6 tambah 20 tolak 1. D kita adalah 7. Ni. So boleh tekan sekali je kalkulator. Kalkulator boleh tekan ni.
Okay, jangan salah lah benda ni. Benda ni mesti kalkulator. Okay. Jadi bila awak tekan ni awak akan dapat betul-betul kalau awak tekan ni awak akan dapat 1210. 1210. Yang ni untuk hasil tambah 20. Okay. Jadi baru dapat satu markah lah. Dia 3 markah. Satu markah lagi bila hampa kira yang dia nak sebutan ke-9. Sebutan ke-9 ni sampai 9 kan. Jadi kita kena ambil yang biru ni. Okey, jadi maknanya yang biru ni apa? T1 sampai T8 maknanya kita kena kira lagi. Tak ada tempat lah. Sini pula. S8. Okey, hasil tambah 8 pula sama dengan bubuh lah 8 per 2. Untuk 8 pula lah. 2 negatif 6 tambah 7. 7 saya kira siap-siap lah. Senang. Ruang tak ada sama. Okey, ni kalau awak tekan kalkulator ni awak akan dapat jawapan dia 148. Okey. So kita ada sini dengan sini. Jadi nak dapatkan sebutan hasil tambah S tadi apa sebutan apa dia nak tadi? Sebut kena pilih ayat sikit lah kot lagi tak faham pula kan. Maka hasil tambah T9 hingga T20. Ni hasil tambah ni hasil tambah T9 hingga T20 sama dengan sama dengan apa? Okay, nasi kena padam ni. Tak boleh padam pula. Aduh. Stres rasa. Adalah T20 adalah S20 tolak S8. Ni awak tengok sini ya. Sebab saya tak boleh padam ni. Apa jawapan tu kita dah ada lah. 1210 tolak 148. So, jawapan dia adalah 1062. Ini jawapan akhir. Okey, boleh? Ayat tu memang nak tulis. Tak semestinya. Ini saya nak jawab faham je. Hasil tambah T9 dengan T20 tu saya salin balik soalan je. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Ada Okey, baik. Sekarang ni saya bagi awak masa untuk buat soalan ni. C. Cuba. Buat takat mana yang boleh lah. Lagi saya bagi jawapan macam biasa. Dia sebenarnya benda yang kita buat tadi ni, benda yang kita buat ni ni kan kita buat ni kan. Ni saya nak beritahu je lah ni. Dia boleh jadi satu rumus tau. T(n) sama dengan S(n) tolak S(n) tolak 1. Yang ni kalau pakailah kalau jumpa. Sebab ni dalam ini rumus ni tak ada pun diberi. Okey. Ni just dia tak bagi tapi kalau nak kena pakai masalah dia. Itulah. Rumus yang dia bagi tadi yang basic je, yang Tn dengan Sn je. Yang lain tak bagi. Macam rumus ni pun tak bagi. Okay, rumus ni awak kena hafal. Dia rumus yang wajib hafal lah. Kalau macam dia macam ni, rumus yang tak ada, kita wajib hafal lah. Rumus yang ada, kita panggil rumus sunat hafal. Itu bahasa dia. Rumus dia ada dua. Satu sunat hafal, satu wajib hafal. Yang wajib hafal tu adalah yang rumus yang tak bagi. Yang tak bagi wajib lah hafal. Okay, rumus yang dia bagi sesunat kita hafal. Hafal dapat pahala. Tak hafal pun tak apa. Okay, so saya tengok ni keluar masuk ni. Si Wawa dengan Zahidah ni. Awak internet masalah Wawa? Ya. Okay lah. Bertenang ya. Jangan tension. Cuba yang terbaik lah. Okay, saya pun tak salahkan awak pun. Awak just
Yalah, semua orang buat yang terbaik. Masalah awak bukan salah awak pun, sebab internet macam tu. Macam mana? Pagi kadang-kadang ni kelas semua berlangsung kat area rumah kita tu kan. Jadi itulah. Okay, yang lain cuba teruskan buat soalan yang ada ni. Kalau dah salin soalan tadi tak apalah. Boleh nampak apa tu boleh lah. Apa tu terkeluar internet pun. Yang penting soalan tu dan salin. Screenshot ke. Senang sikit. Kali ni dia bagi 5.8, 4.9, 4.0. Cari hasil tambah daripada sebutan ke-5 sampai sebutan ke-14. Okey. So langkah pertama saya tunjuk lah. Okey, boleh check lah. So, langkah pertama kita tulis dulu A kita 5.8. D kita, berapa D kita? Tolong bagi tahu saya. Perpuluhan tu. D kita berapa? 0.9. Betul ke 0.9? Negatif. Yes. Negatif 0.9. Jangan lupa negatif tu. Salah kita punya negatif habis. Okey. Jadi kita ada A kita dah ada 5.8. D kita ada negatif 0.9. Jadi macam tadi, sebab dia nak sebutan 5 sampai ke 14. Yang pertama kita cari S14. Lepas tu yang ni jangan ambil S5. Kita ambil S belakang dia, S4. Faham lah? Ambil belakang dia. Sebab apa belakang dia? Kita dah ada cerita tadi lah. Kalau sampai T3 kita ambil belakang ni, T2. Situ kan kita ambil belakang dia. Sebab hasil tambah tu yang belah depan semua. Okey, jadi kerja awak sekarang ni, awak dah ada dah S14 dengan S4. Kerja apa senang je lah. Rumus pun dah ada. Kalau apa nak tulis lah rumus tu kan. Sebab ni orang kata baru nak belajar kan. Jadi tulis je lah, tak salah pun. Lagipun kita boleh membiasakan diri kita dengan rumus. Rajin tulis rumus, kita makin lama makin kita ingat. Jadi S14 sama dengan ambil je lah 14 per 2. 2A kita dah ada tu 5.8 tambah 14 tolak 1 dapat 13. Buat terus lah 13 lah. 13 negatif 0.9. Negatif 0.9. Tutup je lah kurungan. So awak akan dapat negatif 0.7. Ini kalau kita kalkulator. Okay. So S4. Okay, sebab ni ada 114, 4. S4 pula. 4 per 2. 2. 5.8. Tambah 3 lah. Okay, 4 tolak 1, 3. Negatif 0.9 sama je. Okay, tutup kurungan. Jadi kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 17.8. Okay, jadi macam saya kata tadi, hasil tambah dia adalah T5 sampai T5 ke? Betul lah, T5 sampai 14 kan? Sama dengan S14 tolak S4. Jadi jawapan dia adalah negatif 0.7 yang ini tolak S4 kita 17.8. So kalau awak tekan ni awak akan dapat negatif 18.5. Boleh? Boleh. Tolong raise your hand kalau okey. Okey, boleh? Jadi ni saya kata ni, rumus yang satu lagi formula penting ni yang saya tulis kat sini tadi lah. Takut tak nampak pula ni. Saya tulis kat sini tadi. Sebab saya tulis kat sebelah dia. Awak boleh tulis lah. T N sama dengan S N tolak S N tolak 1 macam tu. Okay, yang ni tolong hafal lah kalau boleh. Sambil-sambil tu. Okay, sambil-sambil tu boleh hafal. Sebutan ke N sama dengan ni bukan hasil tambah tau. Ni sebutan ke berapa. Okay. Kalau kita nak sebut tadi kita kira tadi sebutan jumlah dia hasil tambah.
Okey, jadi kita kira hasil tambah. Sekarang ni kita bukan kira hasil tambah. Yang ni, rumus ni kita nak pakai masa kita dia tanya sebutan ke berapa. Okey, tapi kita guna apa tu kita guna hasil tambah. Contoh dia tanya hasil tambah ataupun dia tanya sebutan kelima apa. Jadi awak ambil hasil tambah kelima tolak hasil tambah keempat. Kita tahu contoh macam ni awak ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 macam tu kan. Okey, betul soalan ni tanya dia bagi awak dah tahu SN ni tak hasil tambah semua ni kan. Kalau hasil tambah, kalau awak nak dia tanya T3 contoh, dia nak sebutan ketiga. Okey, dia nak sebutan ketiga. Jadi kita boleh buat nak tahu jawapan awak tengok rumus ni Jadi kita pakai S3 tolak S2. 3 tolak 1, 2 lah kan. Okey. Jadi kita nak tahu sebutan ketiga ni dengan hasil tambah semua ni 2, 4, 6 ni tolak dengan hasil tambah ni. Dapatlah 6. Betul tak? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tolak balik 6 dapat 6. Dapat 6 ujung tu. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, saya ulang balik ataupun saya katalah saya nak sebutan ke-12 ni berapa? Kita tahu 12 kan? Kita tahu 12 kan? Tapi andai kata kita tak tahu nombor, dia tak bagi, dia bagi X kat kita kat sini tak ada X. Jadi tapi S3 ni dia bagilah dengan S2. Okey, jadi S3 ni maksudnya kita kena nak tak ada pemadam payah kau ni. Okey, kata kita tunjuklah kan T12 ni adalah dia nak tahu ini berapa. Jadi kita ambil jumlah semua ni tolak dengan semua ni. Siapa tak sebutan dengan ke-12? Itu maksud dia lah, ni maksud rumus tu. Okey, mungkin kita akan pakai lepas ni tengok nanti awak tengok contoh ni saya akan bagi awak. Saya nak pergi kepada soalan tu. Okay, soalan ni. Nampak tak soalan ni? Tolong raise your hand. Okey nah. Okey, baik. Sekarang ni katalah dibagi soalan ni hasil tambah n sebutan yang pertama bagi suatu janjang aritmetik diberi. Ni rumus dia bagi. Jangan pakai rumus kita tu pula. Dia bagi. Maksud dia tolong kira untuk kita lah. Aritmetik diberi oleh Sn tu sebenarnya. Saya tulis balik. Takut tak nampak. Sn sama dengan 2n square tambah n. Ni rumus dia bagi. Dia dah bagi siap rumus tu. Hitung sebutan ke-8. Dia bukan tanya hitung jumlah tau. Dia nak T8 tu. Hitung sebutan ke-8. Maknanya dia nak T8. Dia bukan nak S8. Faham tak benda apa ni? Tolong kat tangan. Apa beza sebutan ke-8 dengan hitung hasil tambah ke-8 ni? Beza dia kalau hitung ke-8, nombor 8 tu nombor apa? Tu hitung sebutan ke-8. Bukan hasil tambah. Nombor hasil tambah semua. Daripada sebutan 1 tambah sebutan 2 tambah sebutan 3. Tu bukan tu. Sekarang dia tanya kita hitung sebutan ke-8. Tapi awak perasan tak rumus dia bagi SN. Okay, rumus dia bagi SN. Jadi, tu saya kata tadi ni kita pakai rumus tadi. Rumus tadi adalah T N sama dengan SN tolak SN tolak 1 ni. Ni rumus ni dia bagi. Ni tolong bear in mind lah. Tolong ingat lah. Okay, jadi tapi kita tak payah pening-pening pakai rumus yang panjang-panjang tu sebab rumus ni dia bagi. Ni rumus ni. Ataupun rumus kat atas ni lah kan. Saya besarkan tadi kan. Dia bagi rumus tu dah. Okey. Jadi kita nak tahu T8. Ni senang je nak jawab ni. T8 sama dengan S8 tolak sebab N tolak 1 kan S7. Okey. Lepas tu jangan susah hati. SN tu dia bagi. Rumus dia bagi. Pakai rumus tu yang dia bagi lah. Jangan pakai rumus yang tu yang dia bagi tu. Rumus yang asal tu. Rumus yang dia bagi ni. Okey, jadi 2 sebab N tu 8, kita pakai 8 lah. 8 kuasa 2 tambah 8. Ni yang untuk S8 mula-mula ni lah. Tolak
Yang S7 pula. 2, 7 kuasa 2 tambah 7. Macam ni. Sama dengan, yang ni tekan je lah kalkulator kan. Tak ada masalah lah ni. Jangan susah hati lah. Tekan kalkulator dapat 31. Okey, ini adalah soalan yang macam ni. Kalau awak tengah salin, tolong salin sekarang. Screenshot ke apa, tolong salin. Ataupun screenshot mana-mana pun boleh. Boleh? Tolong raise your hand. Dah siap lah. Dah siap lah. Okay, good. Alright, okay. Nak test power tak power, meh? Buat soalan ni. Tak mau je. Soalan dia buat adik. Okay, so saya bagi awak seminit. Dah. Apa jawapan dia? Ada yang dapat? Cuba kita tahu Ustaz. Jawapan dia apa? Mesej kat chatting tak apa? Oh, tak ada. Apa jawapan dia? RM56 ke? Umairah tanya. Yelah kot. Sekejap saya tengok. Ya, betul tu. Umairah. You are good. 56. Betul ke? Yang lain? Boleh. 26. Ya, 56 lah. Dapat Haa. apa awak buat? Awak pakai rumah tu tadi ya? Rumah kita pakai rumah dia bagi. Sebab dia bagi. Okay? So, sepatutnya semua orang dapat 56 lah. Cuba bagi dapat. Okay, saya tak mau tunjuk dah ni. Sebab dia sama macam ni. Se-GB. Okay, se-GB. Okay, awak cuma tu. Jadi sekarang nak tunjuk soalan ni pula. Soalan ada banyak ni. Awak tengok ni. Ni. Dan kita nak buat semua ni. Okay. Sebab awak masuk lambat tadi. Jadi macam tak ada lah kan. Okay, baik. C. Sebutan pertama dan sebutan terakhir bagi suatu janjang aritmetik masing-masing ialah 3 dan 21. Okey. Satu dia bagi sebutan pertama. Awak kena ingat sebutan pertama ni A. Sama dengan 3. A ni dia sama juga dengan T1, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. T1. Dia sama juga dengan S1. Betul tak? Hasil tambah yang pertama dia seorang kan. Dia start dengan nombor 3. Apakah hasil tambah nombor pertama? Mestilah nombor tu juga kan. Betul. Jadi kita boleh kata macam ni lah. Kita boleh tulis macam ni. Kita boleh tulis macam ni lah. Bahawa A tu sebenarnya sama dengan T1. Sama juga dengan S1. Okay, ni benda yang penting lah. Yang benda ni hampa kena pegang. Main soalan-soalan kebat-kebat sikit kan. A tu adalah T1 sama dengan S1. Okey. Sekarang dia kata apa? Sebutan pertama dan sebutan terakhir. Ni sebutan terakhir ni pun penting juga. Kita ada satu rumus yang memang pakai sebutan terakhir. Okey. Jadi sebutan pertama, saya boleh tulis kat sini sebagai 3. Apa bagian nak panah pula ya? 3. Okey. Lepas tu kita ada
Nak tengok saya. Saya nak tengok rumus ni. Beringat tak? Dia ada satu rumus. Sebutan terakhir ni. Kita ada dua rumus. Satu rumus ni Sn tu. Dia ada satu rumus ni. Sn sama dengan N per 2. Ingat tak? Ni satu rumus tadi tu nak saya tengok dekat nota saya yang belakang-belakang ni. Ada ke? Ada kan? Saya pernah beritahu. N per 2 ni, yang ni rumus tadi. 2A tambah N tolak 1D. Ni kita pakai tadi. Okey, satu lagi rumus yang sama macam ni juga. Kita boleh pakai Sn. Tapi, yang ni kalau kita tahu nombor terakhir. Kita tu akan ambil A tambah L. Tak payah pakai ni. Okay, tak payah pakai 2A pun tak payah pakai. Saya apa? Kita tahu nombor terakhir. L ni adalah last number. Last number. L. L adalah last number. Nombor terakhir. Itu dia kata sebutan pertama dan sebutan terakhir. 21. Okey. Tolong salin ni. Tolong salin ini. Okey, saya dah pernah beritahu dah pun. Yang pernah salin, salinlah. Okey, sekarang ni saya nak pakai rumus ni lah. Okey, malah nak padam dah sebab tadi punya pemadam tak boleh padam. Masih lagi tak boleh padam. Jadi, apa yang saya perlu buat? Saya akan buat rumus saya hasil tambah bagi siri ini dan hasil tambah ada lagi satu. Dan hasil tambah bagi siri ini ialah 240. Maknanya daripada A tu, A yang dia bagi tu 3 tu sampailah 21. Hasil tambah semua tu dia bagi siap-siap 240. Okey, boleh lah, boleh lah. Kita tulis kat sini. Sebab dia bagi, tulis je lah kan. Sama dengan 240. Jadi kita tak payah tengok yang ni. Abaikan yang ni. So kita punya yang kita nak pakai yang ni. Okay, dengan sebutan terakhir. Yang tu. Yang ni. Okay, boleh silakan ni? Boleh. Okay, sekarang ni. Saya gunakan rumus yang saya pakai kat bawah ni. Yang ni, rumus ni. Cuma saya ambil yang saya tahu. Contoh yang saya dia nak tahu cari bilangan sebutan. Apa maksud bilangan sebutan? Dia nak berapa ada N, T1, T2 ni ada berapa? Sampai T berapa? Dia bermula dengan T1, T2, T3, T4. Tapi dia tak tahu sampai berapa. T berapa? Dia nak tanya tu lah. Cari bilangan sebutan. Berapa sebutan ada? Yang dia bagi kat kita sebutan pertama. Dia bagi kat kita lagi sebutan terakhir. Dia bagi hasil tambah semua. Okay, dia nak berapa bilangan nombor ni ada. Okay, jadi cara dia. Kita pakai rumus ni. Kita sekarang nak cari N ni. Dia nak cari bilangan tu berapa. N tu lah. N tu lah numbers. Bilangan berapa. Kita ada A. Kita ada L. Kan? L kita 21 kan? Saya tak tulis kat sini. L ataupun last number lah. L ni adalah 21. Okay. Jadi kita isi je lah. Nak dapatkan Sn sama dengan N per 2. Ataupun saya boleh adjust balik. Sn tu sebenarnya ada 240. Sn ni 240. Sama dengan N, kita tak tahu berapa, per 2. A kita adalah 3. Tambah L kita adalah 21. Itu je lah. Kan? Ni je lah. Dia apa kita boleh buat ni. Yang ni awak boleh je harap sini. So, dia akan dapat 480 sama dengan N 24. 24N lah. 24N. Jadi N sama dengan 480 bagi dengan 24. Jadi N sama dengan berapa Zat? Bagi jap. 480 bagi 24 dapat berapa? 20. 20. Okey. So 20 sebutan lah maknanya. Untuk soalan ni. Okey, boleh? Tolong salin lah. Dia makin lama makin pening tau. Kita belum masuk geometri lagi. Jangan geometri ni baru tanya matematik.
Okey, boleh. Saya teruskan. Tolong raise your hand. Untuk saya teruskan. Okey, okey. Alright ya, saya nak teruskan. Okey, ni soalan ni. Sebutan keenam bagi suatu janjang aritmetik ialah 20. Okey, jadi sebutan keenam. Okey, kita dah bagi itu tu sebutan keenam ialah 20. Kita tulis siap-siap lah. Saya lagi malas nak ni dah kan. Tulis siap-siap. Saya pakai warna hijau ni, tengok lah. Dia kata sebutan keenam, T6 lah. Sama dengan 20. Kita tulis siap-siap. Okey, lepas tu dia kata dan hasil tambah 6 sebutan pertama 210. Hasil tambah pula. Hasil tambah pula. Tadi yang ni sebutan ke-6. Jadi satu lagi saya pakai pen warna biru ni, satu lagi S. Hasil tambah 6. 6 lah, S6 lah. 6 sama dengan 210. Okey, boleh faham sekarang ni? T6 20 tu maknanya nombor ke-6 adalah nombor 20. S6 210 tu adalah hasil tambah 6 nombor. 1 sampai 6 adalah 210. Boleh faham tu? Tolong raise your hand kalau faham yang ni. Okay, thank you. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Soalan dia sekarang suruh cari yang ini. Cari sebutan pertama ataupun kita kata sebutan pertama ni sebenarnya A dan beza sepunya. Ataupun sebenarnya ni adalah D. So macam mana nak buat? Dia bagi tu je pun. T620 dengan F620 je. Itu je dia bagi. Tapi T ni kita ada rumus. Okay, jangan susah T. T ni ada T N sama dengan A tambah N tolak 1 D. Ingat tak? Okey. Kan? Jadi T yang ni, T N ni sama T6 lah. Okey. T6 ataupun T6 20 ni maknanya ataupun T6 sama dengan 20 ni. Benda ni 20 kan. Jadi apa boleh buat macam ni saya boleh pandang balik tak? Okey. Anu boleh. Jadi saya buat macam ni. Saya guna rumus yang ni sebab Tn ada 20 maknanya kalau saya ganti T6 dapat 20 lah. Jadi A tambah 6 ni saya ganti dengan N ni saya ganti dengan 6 tolak 1 D. Di sini jawapan dia jadi 20 lah. T6 tu jadi 20. Boleh faham tak tu? Tolong angkat tangan kalau faham. Saya adjust dari rumah hantar tu. Jadi kat sini 6 tolak 1 tu 5 kan. Jadi saya boleh buat macam ni lah. A tambah 5D sama dengan 20. Ini biar dulu. Pertama. Biar dulu kat situ. Dan diam. Okay. Lepas tu kita tengok SN pula. SN pun sama. Kita ada rumus. Kan rumus yang kita duk pakai banyak kali tadi. Kan. Jangan pakai yang A tambah L ni. Kita tak ada yang tu. Kita ada yang saya padam ni. Yang ni. Yang kat sini yang saya padam ni. Okay. Kita pakai rumus tu. Mana rumusnya? Dah ke mana kan? Mana rumus tu? Yang ni lah. Rumus ni lah. Ni kan rumus LN kan? So kita pakai rumus ni balik. Okay. Jadi saya tulis balik rumus tu. Tak kira awak apa tu pening pula. Jadi saya akan tunjuk lah rumus apa nak pakai. Okay. Rumus dia saya tulis dulu. Rumus dia adalah pen biru juga sama. Ataupun tak apalah. Pen hitam. Pen merah. Pen merah tebal sangat. Kurangkan 1. Okay. Rumus dia SN sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D. Okay ni rumus dia. Sekarang ni dia bagi 210 ni. Gantilah kat sini 210. N ni ganti 6. 6 per 2
2A memang tak ada lah. Tambah N ni kita ada 6. 6 tolak 1, 5. Tak apa tulis 6 tolak 1, D. Okey, jadi kita tulis balik 210. 6 bahagi 2, 3. Okey, kurungan 2A tambah 6 tolak 1, 5. 5D. Okey, boleh tak saya nak ringkaskan lagi? Nak ringkaskan lagi pun boleh juga supaya tak kabur sangat. Mana nak ringkaskan? Ringkaskan je lah. Saya fokus kat sini. Macam nak ringkaskan? Ni kembang lah dulu. So, saya akan dapat 6A tambah 15D. Sini kekal 210. Okey. Lepas tu, semua ni boleh dibahagi dengan 3 saja. Cuba bagi 3 ni, bagi 3. 210 bagi 3 dapat apa? 70 70. 70. 6 bagi 3 dapat 2A. Tambah 15 bagi 3 dapat 5D. Okey, awak ingat tak yang ni tadi saya tulis 1, sekarang ni yang ni saya tulis 2. Okey, so kita akan dalam masuk persamaan serentak yang kita belajar sebelum ni, persamaan serentak. Okey, sebab kita nak cari nilai A, nilai D. Kita soalan tanya nilai A apa dengan nilai D apa. Okey, jadi kita kena jadikan dia persamaan serentak. Okey, jadi cara dia, awak boleh buat kaedah pergantian ataupun penghapusan. Mana-mana pun boleh. Kalau saya buat yang senang lah. Apa yang senang Sekejap Saya tulis balik. Tulis balik A tambah 5D sama dengan 20 kan. Lepas tu kita ada kat bawah tu kita ada, saya tulis balik bagi duduk satu sebaris, 2A tambah 5D sama dengan 70. Boleh faham yang ni? Tolong angkat tangan kalau faham ni. Saya ambil balik yang ni masuk sini, ni masuk sini. Tapi saya bagi duduk sebaris sama. A dengan A, satu geng lah. A dengan A, D dengan D. Tolong angkat tangan kalau faham. Okey, apa saya buat sekarang? Senang je. Sebab saya nampak ada 5D dengan 5D tu sama, saya akan tolak dia. Hapuskan dia. Ni kaedah penghapusan lah. Dah sama kan? Hapuskan dia. Macam kita nak hapuskan dia? Awak nak senang, awak buat bawah tu atas. Dia buat jadi positif. Yang nombor bawah tu, baris bawah ni, tolak balik baris atas. Kalau awak tolak atas bawah pun sama, dapat jawapan sama je. Tak kisah pun. Tapi sebab saya nak senang kan, kita selalu cari jalan senang. Jawapan dia sama, awak tolak mana-mana pun. Tapi saya nak tolak bawah tolak atas. Kenapa saya nak bagi positif? 70 tolak 20 dapat 50 positif kan. Kalau awak buat 20 tolak 70 dapat negatif 50 kan. Susah lagi pening kepala awak. Jadi kita buat yang senang. 2A tolak A. 2A tolak A dapat A. 2A tolak A ni dapat A. Okey. Ni persamaan 1, ni persamaan 2. Apa kita buat sebenarnya? 2 tolak 1. Okey. 2 tolak 1. 2A tolak A, A. Okey, yang ni 5D tolak D, 5D tolak 5D hilang. Hilang lah penghapusan. 5D tolak 5D hilang. A sama dengan 70 tolak 70 tolak 20 dapat 50. Dapatlah A dah jawapan. A dah sampai dah 50. Lepas tu tanya kan. Lepas tu soalan juga tanya D. Awak gantilah, awak dah ada 50 kan. Awak gantilah kat mana-mana. Awak masuklah dekat nombor 1 tu. Ganti A sama dengan 50 ke dalam 1. Jadi awak masuklah. A kat awak adalah 50 tambah 5D sama dengan 20. Okey, jadi sini 5D, 20 tolak 50 dapat negatif 30. Okey, jadi D sama dengan negatif 30 bahagi 5. Jadi D sama dengan negatif 30 bahagi 5. Negatif 6. Ya, betul. Negatif 6. Tu dapatlah A dengan D kita. So, tapi kita kena guna kaedah persamaan serentak. Tu saya kata persamaan serentak kita belajar sebelum ni sangat penting. Dia bukan saja akan duduk dalam janjang, dia akan duduk merata. Tajuk segitiga lah, tajuk apa tu, geometri koordinat. Okey, persamaan serentak tu sangat penting. Okey, even soalan persamaan serentak pun ada. Kedua. Okey tak? Okey, terima kasih Ain.
Yang lain pun okey. Maira okey, Zarid okey, Alia pun okey. Saya tak rasa soalan ni senang sangat pun kan. Susah ke senang? Boleh Cuba lah. beritahu. Boleh lah. Boleh lah. Satu je saya nak beritahu. Soalan ni boleh diselesaikan dengan latihan. Latihan yang banyak. Okey. Practice make perfect. Maksudnya awak practice banyak kali. Bila awak practice banyak kali, awak kenal dah dengan soalan ni. Oh, macam ni. Awak dah tahu dah. Pattern keluar macam ni ada. Pattern macam ni. Kalau banyak, saya nak tunjuk banyak lagi soalan tu. Tapi tak ada yang tak cukup masa. Okay, the next class lah. Okay, saya akan tunjuk lagi macam-macam soalan yang boleh keluar. Dan kalau kerap awak kerap buat pelbagai jenis soalan ni, awak akan dapati bahawa soalan keluar macam ni juga. Itulah persediaan orang nak jawab peperiksaan. Dia buat banyak soalan supaya dia kenal. Soalan main kat mana pun dia boleh jawab. Itu beza antara pelajar yang bersedia dengan tak bersedia. Pelajar yang tak bersedia adalah dia buat latihan yang sikit atau boleh tak buat. Dan tu dia fail. Pelajar yang bagus, dia akan buat banyak mungkin latihan supaya dia tak rasa sesak nafas dengan dia tak rasa sakit kepala bila lihat soalan. Sebab dia selalu buat. Dia dah kenal dah dengan soalan. Okay. Dia yang tak boleh buat ni bila dia jarang-jarang jumpa soalan, jarang-jarang tengok lemuk ni apa benda ni. Dia macam itulah. Okay. So, saya ingat dekat tu dulu kelas kita hari ni. Saya akan jumpa lagi awak untuk esok. Untuk kelas matematik pula. Dan selepas ni saya harap awak boleh isi kehadiran lah. Saya pun dah tak tahu nak kira yang keluar masuk tu. Baik saya letak satu ni lah. Kalau boleh isi seawal mungkin lah sebab saya perlu hantar laporan setiap hari. So setakat itu saya sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Wal-As ini. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kau. Alright. Sekejap lagi saya hantar kerja. Supaya saya Okay, hantar kerja.